Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kam sifatan imtaza biha nabiyyuna an sairil anbiya'i. Berapakah sifat Imtaza ni asalnya terbeza lah dengan dia, dengan sifat tersebut. Nabi Yuna oleh Nabi kita ansa iril anbiya'i, daripada segala para Nabi. Asalnya imtaza tu maknanya terbeza lah. Tapi kalau tutup guru dia suka bubuh cemerlang lah. Nak terbeza ni tidak menunjukkan orang panggil kemuliaan. For kita dengan orang gila, beza lah. Apa terbezanya sifat orang gila dengan kita? Jadi makna kam sifatan imtaza biha, berapakah sifat yang cemerlang lah dengan dia, dengan sifat tersebut. Itu lagi orang panggil apa, lebih mengenai pada hak diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tu takut kata imtaza ni terbeza ustaz. Memanglah terbeza lah asalnya. Terjemuh orang panggil terbeza, tapi nak pakai makna cemerlang lah. Keunggulan, yang unggul lah dengan dia, dengan sifat tersebut oleh Nabi kita tu daripada sekalian Nabi-Nabi yang lain. Berapa sifat dia? Jin jawab, imtaza, terbeza ini cemerlang lah Nabi Yuna oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalamu. Atasnya Nabi itu rahmat dan sejahtera, ansa iril anbiya'i, daripada sekalian para Nabi yang lainnya, bithalasi sifatin, dengan 3 segala sifat. Tapi bukan 3 ni saja. Dia asalnya tak boleh kata 3 ni sajalah. Orang panggil 3 tu orang panggil ismul adat. Ismul adat la mafhumalah. Nama bagi bilangan ni tidak boleh difahami dengan dia, hanya 3 ni saja, tidak yang lainnya, tidak gitu. Tu Pak Musa ni sebut 3 ni. Ini orang panggil atas jalan ikhtisar, atas jalan nak sakak. Padahalnya orang panggil apa, khasais atau khususiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang ditentukan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu la tanhasiru, tidak boleh disakak. La tanhasiru haddan wala addan. Begitu. Tidak boleh disakakkan, tidak boleh disakakkan nisbah batasan dia, dan nisbah bilangan dia tak boleh. Tu. Lepas tu disebut 3 sini al-muhimmu. Yang pentingnya. Tu. Walakin al-muhimmu, akan tetapi yang penting minha, daripadanya, daripada apa, daripada khususiyah bagi Nabi kita Muhammad SAW tu, ma zakarahul muallifu,
barang yang menulislah akan dia akan barang tu oleh muallif rahimahullah. Inilah tiga ni orang panggil hak al-muhim, hak penting daripada khasais nubuwah tu banyak. Tak boleh nak sakat. Patut hak pentingnya mana? Tiga. Tak. Bukan tiga ni saja bukan. Kenapa hal gitulah. Bah nak tahu di mana tu pergi beleklah kitab-kitab seumpama Syama'il Muhammadiyah ke Dalail Nubuwah ke dan sebagainya. Itu ada orang panggil disebutkan oleh ulama-ulama dengan bagai-bagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan di atas khususiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang khususiyah tu. Imam An-Nabahani sahaja karya banyak mana himpunan hadis-hadis yang menunjukkan khususiyah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ula yang pertamanya annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni afdalul anbiya'i, ialah selebih-lebih daripada segala para nabi yang lain. Memanglah Nabi kita lah hak paling lebih sekali. Ana akramu waladi adama ala rabbi. Aku semulia-mulia anak Adam. Tu. Di atas Tuhanku. Wala fakhra, tapi aku tidak menyombong. Bising mung ni. Asaniyatu yang keduanya daripada tiga. Annahu bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ursila diutuskan ilan nasi kepada manusia tu kafatan, semua sekali. Ini pun ketentuan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Tidak pada nabi-nabi yang lain. Kerananya nabi-nabi yang lain tu diutuskan kepada umat dia saja, iaitu kaum dia, bangsa dia, orang kampung dia ataupun kabilah dia. Tidak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dalam Quran sebut. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan engkau, wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa melainkan kafatan lin-nas, untuk sekalian manusia. Tidak kira bangsa apa, keturunan mana, negeri mana, duduk di mana. Sebab tu tidak hanya untuk orang Arab. Walau Nabi kita orang Arab, tapi bukan untuk orang Arab saja Islam ni. Untuk sekalian manusia. Sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Bagi berita gembira dan menakuti pada manusia ni. Itu. Tidaklah pada Nabi lain. Nabi lain tidak gitu. Nabi kita aja. Ilan nasi kafatan. Diutuhkan kepada manusia semua sekali, tak kira negeri mana, negara mana, bangsa apa, keturunan apa. Semuanya diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asali satu dan yang ketiganya annahu bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatamul anbiya. Khatamul anbiya lah. Tu. Khatim tu cicing. Khatamul anbiya. Penyudah, penutup. Khatamul anbiya alaihimus salatu wassalamu. Penyudah bagi para nabi, penutup bagi sekalian para nabi. Alaihim, atas mereka itu para nabi itu as-salatu wassalamu, rahmat dan sejahtera. Kalau gitunya fala ya'ti, maka tidak datanglah ba'dahu, kemudian daripada Nabi Muhammad SAW nabiyun, oleh seorang nabi pun. Tu sabitlah Quran dah sebut dah tu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Itu. Walakin rasulallah, akan tetapinya Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan utusan nabi, penyudah bagi segala para nabi. Jelas tu dalam Quran sebut itu. Habis itu. Sing soal. Lima kana nabiyuna alaihi salatu wassalamu khatamul anbiya'i. Kerana apakah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu penyudah bagi para nabi.
Jin jawab, innama hanyasanya kana nabiyuna adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama? Sama? Nampak tengok macam tak sama tu? Sama ke tak? Sama. Tak sama ayat. Sebab ajar kita ni ada tak sama ni pan ni. Banyak ni tak sama ni. Innama hanyasanya kana nabiyuna adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamal anbiya'i, ialah penyudah bagi segala para nabi. Kerana apa? Li'anna, kerana bahawasanya hikmata irsalil anbiya'i, bermula hikmat diutuskan para nabi itu da'watul khalqi ila ibadatil haqqi, ialah menyeru makhluk ni kepada menyembah kepada Allah Ta'ala. Menyembah yang sebenar tu makna Allah Ta'ala lah, al-haq situ tu. Dah. Wa irsyaduhum, dan menunjuklah akan mereka itu manusia ila tariqis sadadi, kepada jalan yang betul, fi umuril ma'ashi, pada segala pekerjaan dunia. Ma'ashi ni makna pada segala pekerjaan duniawi. Nah, kerjaan di dunia ni, cari maisha asalnya, keperluan makanan perut lah, itu orang panggil ma'ashi. Wal ma'adi, dan urusan akhirat, nah, ukhrawi. Para nabi lah yang menunjukkan kepada kita manusia ni jalan yang betul pada segala pekerjaan duniawi dan ukhrawi. Bukan hanya ukhrawi saja, duniawi dan ukhrawi. Wa i'lamuhum, dan memberi ketahui akan mereka itu manusia bil umuril ghaibati, dengan segala perkara-perkara yang bahasa tak nampak dengan mata kepala, an absarihim, terhindar daripada kepala mata-mata mereka itu manusia. Benda-benda yang gaib, benda yang tak nampak daripada segala mata-mata mereka itu manusia. Wa ahwali, ni atas pada kata al-ghaibati. Wa i'lamuhum, dan memberi ketahuilah para nabi itu hum akan mereka itu manusia bil umuril atas pada kata ahwali lah. Nah, atas pada kata umuri lah. Bukan ghaibati tak. Wal ahwali, ni atas berkata al umuri, gitu atas itu salah deh. Wa i'lamuhum, dan memberi ketahuilah para nabi itu hum akan mereka itu manusia bi ahwali, dengan segala kelakuan-kelakuan, segala hal ehwal, allati la yasiluna, yang bermula kelakuan-kelakuan itu tidak sampailah mereka itu manusia ilaiha, kepadanya, kepada segala kelakuan tadi tu, bi afkarihim, dengan pikiran-pikiran mereka itu manusia. Otak mikir tak siapa. Para nabi mai royak. Seumpama perkara ghaibiyah, sam'iyah tu kan. Syurga dengan aku, nah. Alam barzakh ke apa semua. Itu semua para nabi hak mai royak. Maka kita kena yakin pula lah. Tak yakin hak tu kupulah kita. Cak nak fikir sendiri apa letak tak siapa. Kenapa perkara tu benda yang terhenti tawakuh di atas khabar para anbiya, para mursalin. Tu tengok. Tu wa takriri, ni atas pada umuri lagi ni. Wa i'lamuhum, dan memberi ketahui akan mereka itu manusia bitakrирil adillatil qati'ati, dengan segala huraian-huraian dalil-dalil yang bahasa keputusan, bahasa putus. Tu. Kalau kita nak buat mubtada pun boleh. Tak sewi wawu atah boleh, wawu istinah boleh. Kalau wawu istinah, wa takrirul adillatil qati'ati, dan menghurailah segala dalil-dalil yang bahasa putus boleh juga. Wa izalatus syubahi, tapi kalau nak iktibar atah kan, atah pada tu lah. Tapi yang maliknya wawu istinah lah malik. Wa takrirul adillatil qati'ati, dan menghurailah segala dalil-dalil yang bahasa putus. Wa izalatu syubahi, dan menghilangkan segala syubhat kesamaran al-batilati, yang bahasa palsu, bohong, dusta. Waqad takaffala, dan sesungguhnya menjaminlah syariatuhu, oleh syariatnya Nabi SAW, al-gharra'u, oleh kecemerlangan, bibayani jami'i hadhil asya'i, dengan menghurai, menyata, menerangkan sekalian ini segala sesuatu, ala wajhin, di atas jalan, di atas wajah, di atas satu huraian,
la yutasawwaru yang tidak boleh digambarkan, ablagu oleh sampailah minhu daripadanya jalan, fil kamali pada kesempurnaan. Lagu mana? Bihaisu dengan sekira-kira. Bihaisu dengan sekira-kira tuwafiku muafakatlah jami'a akan sekalian al-umami, bagi sekalian umat-umat, fi jami'il azminati, pada sekalian masa-masa, wal amkinati dan pada sekalian tepat-tepat, wal ahwali dan pada sekalian kelakuan-kelakuan. Nah dah. Ini ayat syariat Nabi Muhammad SAW tu memang. Nah, tu apa? Sempurna sungguh. Tak ada apa yang boleh tik. Marilah orang panggil popok mustasyrikin nak mari tik ke guana, nak popok orientalis nak mari buat mari syubhat ke apa, pasti akan dijawab dah oleh alim ulama kita. Berpandu ke tu kefahaman yang betul, kefahaman yang benar kepada nah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tengok. Sebab tu sedap tengok tu. Habib Ali dia pernah, Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ada di Mesir ke? Setiap siaran televisyen di Mesir tu. Nah, dia jemput apa ni? Pejuang wanita ni apa? Suara wanita ke apa? Hak asasi liberal lah, liberal. Mari berdepan berhujah dengan Habib Ali. Itu orang panggil cara betul. Nah, hujah depan-depan gitu. Tu memang orang panggil apa? Terjawab lah orang panggil. Kekeliruan orang liberal tadi tu terjawab. Nah, dia duk pegang gini selama ni tak tepat. Tak tepat tu kenapa? Surah gambar syariat tu tidak digambarkan oleh orang yang benar-benar faham. Nampak tak? Oleh orang-orang yang kurang faham atau tak faham langsung. Cuba semangat Islam. Ini. Lalu rosaklah citra agama. Gambar agama tu jadi rosak. Itu. Tengok. Fala hajata, maka tidak ada jenis hajatlah lil khalqi bagi makhluk ni ila nabiyyin kepada seorang nabi pun ba'dahu kemudian daripadanya Nabi Muhammad. Kemudian daripada Muhammad SAW. Tak ada dah. Nak berajak apa lagi? Kenapa? Syariat Nabi jamin dah. Tu kok takapalak syariatuhu dah. Nah, sesungguhnya telah menjamin, menanggung. Nah, jaminan syariat Nabi ni cemerlang. Lagu mana cemerlang kira? Hujah-hujah, huraya apa, dalil ke gapo, semua syubhat-syubhat. Semuanya akan muafakat sekalian umat-umat. Tak kira masa, tak kira tepat, tak kira kelakuan mana. Tu unggul jalik agama Nabi Muhammad SAW. Karena tu fala hajata lil khalqi, maka tidak ada jenis hajatlah lil khalqi bagi makhluk manusia ni ila nabiyyin kepada seorang nabi pun ba'dahu kemudian daripadanya, kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hajat sikit. Cukup dah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada jenis hajat? Ila pada katalah hajat li annal kamala, karena bahwasanya sempurna ni qad balagha haddahu. Sesungguhnya telah sampailah kesempurnaan itu akan haknya. Nah, tu haknya sempurna tu lah. Nah, tu Islam tu lah. Nah, inna dina indallahil Islam. Nah, al-yawma apa? Saya ingat dah ayat tu. Apa dah ayat tu? Apa tu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, pada hari ini Tuhan kata kami sempurnakan Islam itu sebagai agama kamu. Islam. Okey, Islam. Itu. Maka kesempurnaan itulah siapa ada hak dia. Mana syariat Nabi Muhammad SAW ni lah. Tu cukup alim ulama je. Zaman berzamai ada 100 tahun, maka ada satu orang tu mujaddid, pembaharu. Wa min hadza, dan daripada inilah ai takrirul mazkur tadi tu. Huraian yang tersebut tu yazharu, nyatalah sirru irsalihi rahsia. Diutuskan dia Nabi Muhammad SAW tu li jami'il khalqi, kepada sekalian makhluk. Mana? Kata syariat ni sempurna lah. Sempurna. Tak ada capai-capai langsung.
Hak tak sempurna tu orang Islam, bukan ajaran tu dah. Bukan hukum tu dah. Nah, orang Islam tu hak kurangnya. Kurang kuat, kurang semangat, lemah. Tu bukan agama lemah tu. Agama ni comel sama dah, lengkap sama dah. Sebab itulah Islam ni tak akan padah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Apa ayat Al-Quran tu? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Lepas tu, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Atau kama qala Allah. Kalau salah cek baliklah. Menghendaki mereka tu orang kafir ni. Tu nak menghilangkan Islam ni, agama Allah. Hak Allah Taala redha ni. Tapi Allah Ta'ala jamin dah. Dhaman Allah Ta'ala. Wallahu yutimmu nurihi. Allah Ta'ala lah yang menjaga sentiasa agama dia ni. Cahaya ni mana agama dia. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir ni benci. Wa kaunuhu, dan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akmalahum. Yang paling sempurnalah mereka itu manusia fil khalqi wa khuluqi. Pada kejadian dan pada perangai tabiat. Khalqi itu maknanya kejadian rupa parah. Khuluq itu makna akhlak, perangai, tabiat. Gitu. Habis itu. Nabi kita paling sempurna sekali. Tak ada dah nak boleh lebih sempurna pada Nabi tu. Sebab tu tak boleh orang baik setara mana pun kita kata, beliau ni kalau tidak kalau ada lagi kalau duduk zaman Nabi Muhammad jadi nabi ni, tak boleh kita kata itu. Baik setara mana pun kalau tidak nabi itu jangan duduk taksub sangatlah. Takut belakang tu tu. Habis itu. Sing soal. Cuba tengok soalan seterusnya apa dia dalam kitab awak tu. Kaifa yuqalu dah. Ni tak ada lagi kitab saya ni. Tinggal teguh, tak ada teguh. Kalau kitab-kitab hak mana tak ada tu kena tulislah. Sing soal kaifa yuqalu, betapakah dikatakan. Dikata lagu mana? Inna nabiyyana alaihi salatu wassalamu khatamul anbiya'i. Tu kau lah. Betapa dikatakan sesungguhnya Nabi kita Muhammad tu penyudah bagi segala para nabi. Ma'anna Isa, serta bahawasanya Nabi Isa alaihi salam tu yanzilu, diturunkan fi akhir zaman ni. Turun ia pada akhir zaman. Turun ia pada akhir zaman. Kalau orang tak sempat nak tulis tu, boleh ulang balik nantilah. Sebab kalau kitab cetak lama ni tak ada teguh. Tak tahu gimana soalan tu, cabut teguh. Tak ada teguh. Itu ni. Barangkalinya orang hok naik ni dia tidur lagi masa tu. Lelak kat ni, lelak kejut. Kurang ngopi, kurang merokok dah tu. Ni lelak gitu tu. Jing jawab. Jadi betapakah dikatakan Nabi kita ni Nabi yang akhir, padahalnya akan turun pula Nabi Isa AS. Gitulah. Jing jawab. Inna Isa, bahawasanya Nabi Isa alaihi salamu yanzilu, turun ia fi akhir zamani, pada akhir zaman. Wa yahkumu, padahal berhukumlah Nabi Isa ni bi syariati nabiyina, dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duna syariatihi, tidak dengan syariat Nabi Isa, tidak. Jadi Nabi Isa tu turun, ya turun, tapi bukan duk guna syariat Nabi Isa, Injil tu tidak. Tu. Tu Nabi sendiri katakan, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku di dalam kudratnya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman adlan. Pastilah bahawa diturunkan bagi kamu, pada kamu, oleh anak laki-laki bagi Maryam. Siapa? Isa lah. Hakaman adlan, berhukum dengan secara adil. Tu. Lagu mana berhukum dengan secara adil? Fayaksiras saliba, dia menghancurkan salib. Wayaktilal khinzira, dan dia membunuh ke babi-babi.
Wa yada'al jizyata. Nah, dah. Dia menghentikan orang panggil cukai ni. Tu. Banyaklah. Dalam hadis tu boleh tengok. Jadi Nabi sendiri mengkhabarkan kata bahawasanya Nabi Isa ni akan turun. Tu. Dalam Quran pun sabitlah. Walaupun tak sebut wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu. Jadi Nabi Isa tu memang turun sungguh, tapi Nabi Isa turun tu berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna syariatihi. Tidak dengan syariatnya, syariat Nabi Isa. Kenapakah tidak dengan syariat Nabi Isa? Inilah berkata duna syariatihi. Lianna syari'atahu, kerana bahawasanya bermula syariatnya, syariat Isa tu huwa ialah qad nusikha, sungguhnya telah benar-benar nasahlah limudiyil waqti, kerana berlalunya masa, allazi kana, yang bermula masa itu adalah ia al-amalu biha, diberamalkan dengan dia, dengan syariat Nabi Isa itu. Kenapa diberamal pada masa dulu syariat Nabi Isa? Muafiqan, kerana muafakat li muqtadal hikmati, dengan kehendak hikmah, dengan tuntutan hikmah, dengan kehendak hikmah, dengan tuntutan hikmah. Hikmah pada zaman Nabi Isa tu syariat Nabi Isa lah. Kemudian syariat Nabi kita Muhammad ni menasah ke semua syariat Nabi dulu. Maka kerana tu bila Nabi Isa turun pun nanti tetaplah diberamalkan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beramal dengan syariat Nabi Isa hak telah berlalu dah masa Nabi, syariat Nabi Isa tu diberamalkan. Kalau gitu fayakunu, maka jadilah. Fayakunu ay fayasirulah. Maka jadilah Nabi Isa tu. Fayakunu, maka jadilah Nabi Isa alaihi salatu wassalamu ka khalifatin li nabiyina, seperti adalah ia tu seperti khalifah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi khalifah yang terakhir tu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tu khalifah yang terakhir. Jadi setelah mana utuhnya kerajaan Utsmaniyah tu, tak ada lagi lah khalifah. Kalau ada orang nak jadi khalifah agak tu, kena tanya dia lah siapa. Siapa hak nak jadi khalifah, tanya dia siapa. Kita nak khilafah. Siapa khalifahnya siapa? Najib. Nuah. Siapa nak jadi khalifah? Sebab tu bahasa belak agak orang Melayu ni. Buailah sistem yang ada ni, serabut perut dia kata. Kembalikan khilafah Islamiyah. Setakat buai lah. Kalau kembali khilafah Islamiyah, siapa khalifahnya siapa? Siapa nak isytihad? Kerjaan lain sokong tak? Bai'ah tak? Senang nak khalifah ni. Khalifah ni maknanya kerajaan yang bebas, merdeka. Dia boleh ancam pula orang panggil kuasa-kuasa lain. Itu khalifah tu lagu tu. Tu. Kalau kita ni lemah lah. Kenapa tu kita lemah? Kerana kita ni berkhianat kepada khalifah. Hak benar-benar khalifah dulu mana? Sultan Abdul Hamid As-Sani. Tu umat Islam ni khianat. Maka kalau orang tanya hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman tu, As-Sultan zillullah fil ardi. Man akramahu akramahullahu, wa man ahanahu ahanahullahu. Sahih ke tak sahih? Kalau jawab dengan ilmu hadis kak, memang kena ngaji lah. Dirayah riwayah gapo sanad nak bahas rijal gapo semua sekali. Ittisalu sanad ke dak apa semua. Tapi kalau kita tengok makna sahih tak sahih? Sahih. Sahih bil makna tu sahih. Kenapa? Karena betul-betul terjadi. As-Sultan zillullah fil ardi. Nabi kata sultan tu bayangan Allah di muka bumi. Man akramahu, barang siapa memulia akan dia, akramahullahu, maka memulia akan dia oleh Allah. Betul sungguh? Zaman tu masih lagi dimulia ke Islam ni. Walau bagai-bagai orang panggil cobaan nak rapah Palestin tu tak boleh. Sultan Abdul Hamid tulis surat. Tulis surat kepada Hazel. Tak akan bagi melainkan darah.
Sini, tanah ni, tanah Palestin ni hak umat Islam. Nah, tak akan bagi, tak akan jual. Kalau nak juga berdarah. Mana perih? Ada surat siap tu. Boleh tengok surat tu. Nah, kita buh lah Facebook nanti. Ni. Jatuh je Khalifah Abdul Hamid. Kerana orang panggil apa? Kejahatan. Oi, macam-macam cara lah dia nak buat jatuh tu. Siapa kau Islam sendiri, ulama-ulama sendiri. Siapa Syekhul Islam ketika tu buat tubik fatwa. Apa? Makzul. Dijatuhkan, dimakzulkan orang panggil Sultan Abdul Hamid ni kenapa? Kerana dia zalim, dia guna duit rakyat, dia rasuah, dia bunuh orang, dia macam-macam. Benda fitnah lah kau tu. Tengok. Jatuh je apa? Tanah Palestin boleh lah ke Yahudi. Jual sikit. Tengok dah betul sekarang ni tinggal berapa kerak dah Palestin. Semua jadi Zionis, Sohyuni punya negara. Ahanahullah tak? Ahana tak? Ahanahullah. Betul lah hadis tu. Apa yang salah? Siapa memuliakan akan sultan? Kalau zaman tu orang memuliakan Sultan Abdul Hamid ni kata akramahullah. Allah Taala mulia ke umat Islam. Siapa lah ni ada lagi? Dinasti Utsmaniyah. Tapi semuanya qaddarallah. Semua dah takdir Allah Taala laka. Tapi nak ceritanya, waman ahanahu, barang siapa yang menghina akan dia sultan. Memang Sultan Abdul Hamid kata dihina. Dihina habis-habisan lah. Dikeji, dimaki. Macam-macam fitnah. Bunuh orang tu, bunuh orang tino, macam-macam kezaliman. Siapa digelarkan Sultan Ahmad, Sultan Merah, mana menumpah darah. Sini. Berat-berat saja. Tengok. Maka ahanahullahu, nescaya menghina akan dia oleh Allah. Memang dah. Duduklah kita dalam kehinaan ni sampai bila tak tahulah hingga Allah Taala kehendak. Maka Allah Taala kehendaknya mana? Imam Mahdi lah apa ni? Imam Mahdi lepas tu Nabi Isa tak ada lah. Jadi kalau dia duk khilafah, ya tu salah lahir, salah beranak. Sepatut tak lahir di zaman ni. Ya sepatut kena beranak di zaman Nuh. Zaman Abbasiyah, Umayyah, zaman Seljuk. Zaman apa tu? Apa lagi? Ayyubiyah, Utsmaniyah, akhir kali Utsmaniyah. Utsmaniyah lah paling lama, 600 tahun lebih. 700 tahun. Dekat 1000 tahun jaga. Bukan senang tu. Tu tengok. Maka lepas pada tu tak ada dah khilafat Islami, tak ada. Pernah ada orang panggil buat muktamar ni alim ulama di Mesir. Nak kembali ke balik khilafah. Maka bila dibahas-bahas tanya siapa nak jadi khalifahnya. Kalau kita buat khilafah, siapa khalifahnya siapa? Pusat pemerintahannya di mana? Sudah. Tak jawab habis. Maka tak ada. Ikut negara Syam Melaka. Orang panggil negara bangsa. Nation state dia panggil. Negara bangsa. Itu. Maka sekarang ni dunia ni negara bangsa. Tu. Ikut cara Nabi kau memang tak ikut cara Nabi lah. Secara strukturalnya. Tapi Islam ni sebab itulah hikmahnya tidak mendatangkan orang panggil secara qat'i. Corak pemerintahan Islam ni gini, mesti monarki atau mesti bai'ah, mesti ada. Tu orang panggil kembali kepada ijtihad masing-masing. Yang pentingnya adil, amanah terlaksana. Itulah. Gitu. Itu hikmahnya orang panggil Islam ni tak mari royak. Cara lagu mana orang panggil bentuk corak sistem pemerintahan Islam tak. Boleh monarki, boleh republik, boleh demokrasi, boleh, tapi yang pentingnya terlaksana. Orang panggil husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijaha wa riayati maqasidisy syar'iyyah al kulliyah. Itu keelokan dalam menyusun atur pentadbiran dengan menjaga segala perasaan manusia-manusia yang berada dalam negara dan hubungan dengan luar negara, hubungan diplomatik dengan luar negara, serta menjaga maqasid syar'iyyah, tujuan-tujuan syarak tu
diturunkan. Itu orang panggil makna siasah. Itu makna siasah. Nah. Tu. Maka selagi mana orang panggil keamanan ni masih terjamin dengan sistem yang ada di negara-negara masing-masing, selagi itulah wajib kita pertahankan. Kenapa? Kerana daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Itu ingat sama-sama tu kaedah. Menolakkan kerosakan itu lebih didahulukan, daripada menarik kemaslahatan. Tu daf'ul mafasid, menolak kerosakan. Itulah ahli ulama kita duk buat di Azhar, di Syria, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, menolak kerosakan tu. Tak sebagi orang memberontak, tak sebagi orang huru-hara dalam negara, tunjuk perasaan gapo tu, fofok gila lah tu. Fofok kena tunggal dan orang yang menunggal pun ada dak tu. Itu. Muqaddamu ala jalbil masalih, didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Memanglah. Siapa tambah khilafah Islamiyah, keadilan, kekuatan Islam, semua kan nak. Tapi kalau dengan sebab itu membawa kerosakan lebih besar, maka menolak kerosakan itu lebih dahulukan daripada menarik maslahat. Maka kerana tu tak ada lah ulama hak betul-betul faham tu bercakap, mari kita hidupkan sistem khilafah Islamiyah, takbir, tak ada itu. Tu. Lepas tu, ngajak umat gitulah. Betul akidah, semaya puasa roha, biar orang panggil buat dengan ilmu, bersih hati, baik jiwa. Itu. Tu. Berani menegakkan yang hak, berani orang panggil melarikan kezaliman. Itu. Setakat tu ialah. Maka lepas daripada tak ada dah orang panggil Khalifah Utsmaniyah tu, maka memang benar-benar hina dalam orang Islam. Orang Islam ni benar-benar hina. Tak payah berjerit air mata lah. Sebab tu kalau kita tengok kat warna tiap-tiap hari Ramadan mesti ada perang di Palestin. Tak ada pelik. Memang orang panggil tanah Palestin terlepas di Zionis tu bila Sultan Abdul Hamid di Makzul. Selalu dah boleh ke Sohyuniyah. Nak mendirikan negara Sohyuniyah, negara Zionis dia panggil. Maka berjalanlah. Siapa lah ni berjalan. Projek Zionis tu sentiasa berjalan, semakin hebat, semakin hinggalah orang panggil dalam ketentuan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak kembali ke balik kekuatan umat Islam ni. Tapi pasti dah melalui dengan Muhammad bin Abdullah, iaitu Imam Mahdi. Kemudian baru Nabi Isa AS. Jadi nak cerita katanya fayakunu, maka adalah jadilah Nabi Isa ketika tu ka khalifatin li nabiyina, seperti khalifah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naiban, dan pengganti anhu daripadanya Nabi fi ijra'i, di dalam memperlaksanakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ummati, pada umat ni, pada ini umat. Pada umat Nabi ni lah. Ketika Nabi Isa turun tu. Jadi bukan Nabi Isa turun tu waktu turun syariat baru dah. Tetap melaksanakan syariat Nabi Muhammad, yang mana ketika sebelum Imam Mahdi, sebelum Nabi Isa tu tidak boleh dilaksana dengan benar-benar sempurna. Walau ada orang nak hudu bahawa dia boleh kuasa hud. Contoh. Contoh lah tu. Lepas tu tanya, "Wan ada buat lagi?" Kata, "Kita ada 18 kursi je." Tahu pun. Ada tahu dah lagu tu apa duk kapir negara ni? Apa duk toruk ke negara ni dulu? Jangan duk toruk, jangan duk peralat agama lah. Tunggu bagi kursi kita banyak. Bila? An-nadiru maujuduhu kal ma'dum. Benda nadir ni ada apa tak ada dah. Nadir sekali lah. Kalau orang panggil fok takbir, hudud, kursi dia tu 100 lebih. Lepas 5 menang. Ada? Pernah berlaku? Nadir sebab tak ada dah. Marah ni kalau kuat apa ni, kalau kecil lagi ni. Kenapa deng? Itu. Maka jangan tunggal. Berasa nak kalah nak tunggal lah. Negara ni sekular lah, ada sekular yang nak menghancurkan Islam lah, macam-macam. Nampak dah nak kalah tu, tunggal lah.
Yang duk tunggal gitu jangan. Negara lain pula bila menang ada satu parti Islam tu menang, pak buat hukum hudud tak laksana dengan adil. Ada tak gitu? Mana? Kalau menteri-menteri dia buat salah, anak-anak menteri ke apa DO, bayar. Nah, selamat daripada hukuman. Tapi kalau orang bawah rakyat ni, siap. Lambat banget yang kerak tangan depan orang ramanya, rejanya bedah depan orang ramai. Inilah hukum Allah. Padahal kalau menteri kau buat jenayah, lepas. Ada juga negara gitu? Ada, apa tak ada? Nah, Islam gitu. Tu Islam, bukan Islam. Bukan Islam. Jadi Nabi Isa Nabi Mahdi ni melaksanakan hukum Islam betul-betul. Bizat biji zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tu. Itu. Wanaiban dan sebagai pengganti Nabi, wanaiban anhu dan sebagai pengganti daripadanya Nabi SAW fi ijra'i di dalam memperjalankan syariatihi syariatnya Nabi SAW fi hadhil ummati pada ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wazalika ay wa bayanu zalika dan bermula kenyataan demikian itu mimma setengah daripada barang yu'akkidu yang mengkuatlah ia barang tu kauna akan keadaan nabiyina bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu khatamal anbiya'i, ialah penutup penyudah bagi segala nabi. Memang kelakuan Nabi Isa nanti turun tu melaksanakan syariat Nabi Muhammad dengan sebenar-benar sempurna, itulah setengah daripada tanda yang menunjuk kata bahawasanya nabi kita benar-benar penyudah bagi segala nabi. Hingga-hingganya dalam hadis disebut kata Nabi Isa ni bila wafat dia nanti kuburnya di sebelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Tu. Tu. Memang ada dah siap dah untuk Nabi Isa. Siapa keluar ni? Ni. Bagi untuk Nabi Isa di hampirin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Isa tak wafat lagi. Diangkat ke langit. Akhir turun. Habis itu. Kemudiannya sing soal. Kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalamu. Betul? Salah tu. Uzkur sing soal uzkurli. Sebutkan kepada aku mukjizati nabiyyina. Beberapa mukjizat. Mukjizat mana benda-benda yang mencarikan adab bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ulama-ulama ni ada berbeza orang panggil pada mukjizat. Kalau Imam Syafi'i dia panggil isbatun nubuwah. Imam Syafi'i dia panggil mukjizat, dalam kitab dia panggil isbatun nubuwah. Tu. Ustaz dah saya buat daurah kitab siasah ke? Saya percaya ramai orang minat nak. Boleh insya-Allah nanti kita tagi tengok. Kitab siasah mana? Kitab. Tapi tebal-tebal kitab siasah ni. Ada tu apa? Fiqhus siasah. Saya ada post di Facebook tu. Fiqhus siasah mengikut mazhab ahli sunnah al-Asy'ariyah. Ada. So kalau Imam Syafi'i dia panggil mukjizat tu isbatun nubuwah. Kalau Imam Abi Daud dia panggil a'lamun nubuwah. Tu. Al-Humaidi. Abi Zur'ah Ar-Razi, Ibnu Abi Dunya Al-Baihaqi dia panggil dalailun nubuwah. Itu semua tu mukjizat lah kata. Ada yang panggil ayatun nubuwah. Ada juga ulama yang panggil amaratun nubuwah. Bagai-bagailah. Tu. Imam Bukhari sendiri panggil alamatun nubuwah. Imam Bukhari. Jadi mukjizat tu bagai-bagai ibarat lah orang panggil, ulama-ulama kita panggil. Sebenarnya semua tu ialah makna amrun khariqun lil adati. Ialah perkara yang mencarikan adab. Inna mu'jizati, bahawasanya mukjizat Nabi Yina bagi Nabi kita Muhammadin, badalah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalamu kathiratu, banyak ia.
Oh, banyak mukjizat Nabi kita tu banyak. Nak bila tak suk dah. Kita tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu lah. Kalau Sahih Muslim, babun fi mu'jizatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah kita Sahih Bukhari, nak Imam Bukhari dia buat bab. Bab kata babu alamati nubuwati alaihi salatu wassalam. Ataupun babu alamati an-nubuwati fi islami. Fil islami. Itu dalam kitab Sahih Bukhari. Buku tengok dalam tu. Banyak mana orang panggil mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Maka setengah daripadanya mana? Famin mu'jizatihi. Maka setengah daripada mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu ialah Qur'anul Karimu. Quran yang maha mulia inilah. Wa huwa dan ia Quran ni a'zamu ayatihi ialah seagung-agung daripada tanda Nabi Muhammad. Wa akbaruha dan sebesar-besarnya mukjizat. Seagung tandanya Nabi Muhammad SAW dan sebesar-besar mukjizat. Wa abhaha. Tuh. Dan seelok-eloknya. Tuh. Abha tu makna ahsanuha wa ajmaluha. Elok-eloknya. Seelok-eloknya mukjizat. Wa abharuha. Dan senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya mukjizat. Dah. Abharu tu makna azharu lah. Tuh. Wa qad sabaqa dan sesungguhnya telah terdahululah zikru oleh sebut wajhi i'jazihi bagi wajah jalanan ke i'jazannya. Dah. I'jaznya Quran tu telah lalu dah disebut kan? Ya hurai dah pada kita. Wajah i'jaznya Quran tu. Bagaimana orang Arab ketika tu sudah sampai sefasih-fasih bahasa. Sehebat-hebat pertuturan. Sedalam-dalam makna bila bercakap. Tapi mari Quran halah-halah. Tu tengok. Padahal Nabi tu tak mengaji baca, tak mengaji menulis dengan manusia. Siapa hak ajar Nabi tidak Tuhan? Dah. Wa annahu dan bahawasanya Al-Quran ni ayatun ialah satu tanda baqiyatu yang kekal ia daiman selama-lamanya likauni kerana keadaan man mereka ini Nabi Muhammad SAW itulah atabiha yang didatangkan dengan dia lil anbiya'i bagi segala para nabi khatiman hal keadaan sebagai penyudah wa min mu'jizatihi dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW tu nab'ul ma'i terpancar air min baini asabi'ihi daripada antara jari-jarinya Nabi tapi kait sini fi halis safari. Tuh. Kalau kiranya tidak hanya pada masa musafir saja. Kena buat dhabit lagi. Fi halis safari wal hadari aidan. Kata gitu. Pada ketika musafir dan ketika mana tak musafir. Ketika hadir maknanya duduk kampung, duduk di Madinah tu lah. Ketika duduk Madinah pun ada dah berlaku orang panggil, ada juga berlaku mukjizat keluar air dan celah-celah jari Nabi SAW. Tu sabit dalam hadis Bukhari Muslim lah tu. Tu. Anas bin Malik kata, utiyan nabiyyu bi ina'in. Didatangkan pada Nabi itu dengan satu bekasa. Tu wahwa pada hayat Nabi itu bizaura'i, duduk di satu pasar lah. Zaura' ni maknanya di satu suk di Madinah Al-Munawwarah. Fa wada'a yadahu, maka meletaklah Nabi akan tangannya fil ina'i dalam bekas tersebut. Fa ja'alal ma'u yanba'u min baini asabihi, maka jadilah air itu keluar terpancar daripada celah-celah jarinya. Fatawadda'al qaumu, maka berwuduklah oleh puak sahabat ketika tu dengan air tersebut. Jadi berlaku juga orang panggil apa? Keluar air celah jari Nabi itu tidak hanya ketika musafir. Tapi dalam kitab dia kata fi halis safari, ketika mana musafir, hina ketika mana nab'ul ma'i min baini asabi'i, terpancar air di antara celah-celah jarinya Nabi fi halis safari, pada ketika musafir, hina ishtadda, pada ketika mana musafir itu, hina ketika mana ishtadda, bersangatan al-atashu oleh dahaga, bi ashabihil kirami, dengan sahabat-sahabatnya Nabi SAW yang maha mulia. Walam yakun, padahal tidak adalah serta Nabi dengan para sahabat itu illa ma'un qalilun, melainkan air yang sedikit.
Fawada'a kaffahu, maka meletaklah Nabi itu akan tangannya al-karimata yang maha mulia fihi, di dalamnya, di dalam inak tadi tu, dalam bekah lah. Ataupun fihi fima in qalilin, di dalam air yang sedikit. Boleh juga gitu. Fakasura, maka jadi banyak air, hatta qadal hadiruna, sehingga menunailah oleh yang ada para sahabat yang hadir ketika itu, autarahu, akan hajat-hajat mereka itu, minhu, daripadanya mak tadi, air tadi. Wazada alaihim, dan bertambah-tambahlah air tersebut di atas mereka itu, para sahabat. Wahadza, dan ini peristiwa keluar air celah-celah jari Nabi ni, waqa'a, berlakulah ia miraran, berkali-kali, tidak sekali tak. Banyak-banyak kali. Wa min mu'jizatihi, dan setengah daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taksirut ta'ami, memperbanyakkan makanan al-qalili yang sedikit, hatta kafa, sehingga mencukupi unasan, akan manusia-manusia kathirina yang banyak. Ni banyaklah. Ni banyak kali ni. Ketika pergi Khandaq tu kan. Para sahabat tu katok-katok batu tak gerak. Sahabat pun ngadu ke Rasulullah SAW. Batu ni tak boleh nak pecah ya Rasulullah. Rasulullah pergi. Rasulullah pergi, cak baju, buat pecah. Sekali katok, pum, gelah habis. Gagah Rasulullah. Maka ketika tu sahabat ada seorang tu nama apa tak ingat lah. Dia duduk tengok ke Nabi. Perut Nabi kat batu. Kita ni lapar juga tapi tak ikat lagi batu. Mana Nabi lebih lapar pada kita lagi. Dia pun gelik ayat ke bini dia kata, ada berapa? Ada lah kata. Anak kambing seka. Pas ada ganda sikit. Kata Rasulullah lapar benar tu. Kami ni 2 hari dah tak makan tapi tak ikat lagi dengan batu perut ni. Rasulullah tu batu 2-3 butir dah batu dia ikat perut. Maknanya Rasulullah tu banyak hari dah lapar lebih daripada para sahabat lain. Maka isteri sahabat tadi pun masak, dia kata, gilah jemput Rasulullah tapi royak lah, kata jangan duduk orang ramai. Kita ada seekor kambing ni, anak kambing tu kecil halus ya. Batu roti pun sikit ya, ada anak ada ganda ni. Tak apa. Dia pergi ayat ke Rasulullah. Pergi bisik Rasulullah. Marilah 2-3 orang ya Rasulullah rumah hamba. Rasulullah pun panggil habis manusia lah, kejut kayak. Tapi yang saya kata, royak ke binimu, jangan akak lagi orang panggil apa? Ni bekah hok duduk gelegok daging tu, duduk masak daging tu, jangan akak sehingga aku sapa. Tu jangan berhenti uli ganda tu sapa aku sapa. Maka bila sapa Rasulullah tu kan, memang cukup. Sahabat dia duduk, sudahlah tak cukup lah. Mari segenap manusia mari. Buat baik waktu apa? Ya ajak 2-3 orang Mari segenap orang hok duk kerja kali parit Khandaq tu. Kata ni. Apa cukup molek-molek kenyai sedawa tu nak ayat kata mukjizat Nabi SAW. Buat gitulah buat kita. Wahaza, dan ini menambah banyak, memperbanyak makanan yang sedikit ni hingga mencukupi sekalian manusia yang ramai ni. Waqa'a, telah berlakulah aidan juga miraran, berkali-kali, bukan sekali tak. Ila ghairi zalika, banyak lagi mukjizat, banyak lagi ila ghairi zalika, hinggalah kepada yang lain daripada demikian itu, mimma, daripada barang zukira yang telah disebutkan fi kutubi, di dalam segala kitab-kitab, dalailin nubuwati, segala tanda-tanda bagi kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Antara kitab dalailun nubuwah ada di bawah di maktabah tu Imam Al-Baihaqi. Tu dalailun nubuwah ni banyak hak mengarang, bukan Imam Baihaqi saja, banyak lagi. Abi Zur'ah Ar-Razi ada karya dalailun nubuwah. Al-Humaidi Al-Makki pun ada dalailun nubuwah. Abi Ishaq bin Ibrahim Al-Haitham Al-Baghdadi Al-Baladi Al-Baghdadi pun ada dalailun nubuwah. Ibnu Abid Dunya pun ada dalailun nubuwah. Banyaklah pengarang-pengarang ulama-ulama yang mengarang tentang dalailun nubuwah. Boleh cek sana. At-Tabrani pun ada. Baik, habis itu. Kemudiannya sing soal kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalamu. Bagaimana, betapakah adalah perjalanan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cara ke apa orang panggil? Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah
ilmu nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih kurangnya ada 4 ke 5. Mana pertamanya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya syama'il bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya khasais bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempatnya dalail bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, 3, 4 ni kalau betul-betul kita nak kenal peribadi bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena mengaji ke 4 mata pelajaran tadi. Selain daripada hak dalam akidah tu hak wajib dah. Kenal Nabi Muhammad secara hak wajib tu lain lah. Artinya 5 lah ilmu kita kena mengaji. Mana? Akidah, sirah, dalail, khasais, lepas apa lagi? Syama'il. 5 perkara tu barulah kita benar-benar kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kita sambung esok pula lah. Kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalamu. Bagaimana, betapakah adalah perjalanan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad